Kau ni sampah, aku kutip. Kau ni keluarga kau ni sampah. Orang ni kau pandang sampah, aku kutip kau. Ini bukan lakonan. Apa yang kita akan tunjukkan kat you guys adalah benda yang realiti hidup. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Ni tandas sebelah tempat masak, ya Allah. Kuat akak ni bang. Oh salam, boleh salam eh? Nak salam, orangnya nak salam, salam le. Mas. Oh dia pergi sana nak salam tu. Saya Din daripada tim kita orang lah. So kita orang datang dari Selangor. Kita macam ni kat hajat kita orang sebenarnya datang. Saya tanya dengan Abang Jai, kawasan mana yang boleh kami tolong. Yang mana kita boleh tolong, kita tolong. Dan bila Abang Jai beritahu kawasan ni, so kita orang plan, okey, bolehlah datang macam kita nak bagi apa, makanan atau sumber makanan apa semua. Tapi Abang Jai kata semua dah cukup. Yang ni berapa umur ni? 9. Apa nama? Aisyah Mara. Aisyah. Ecah. Mesti orang panggil Ecah kan? Tak, Umairah. Umairah yang melekat. Sekarang bagi ke Aisyah. Ada seorang hamba Allah ni, dia ada bagi sedikit duit lah dekat kita orang. Ada dana lah dia bagi kat kita orang. Dia kata, okey, kau tolong orang-orang yang susah. So kita orang tanya nak tolong apa kan. Tapi dia kata terpulang korang. Dia bagi duit, kita orang ni penyampai untuk tolong orang susah. Dia tak nak orang tahu siapa dia. So saya tanya dengan Persatuan MRCO, Melaka Restoran Fiona lah. So kalau kata dia orang boleh tolong sampaikan hajat hamba Allah yang kat Selangor ni. So selepas dibincangkan, kita orang dah di tempat, kita orang jumpa satu tempat ni dekat kawasan Bemban. Apa? Guys, 4 orang dia duduk dalam ni. Uish. Kita betul lah. Kalau kata you guys dapat tahu, macam kita orang sendiri pun selalu buat video pasal benda-benda macam ni kan. Sebenarnya kita mungkin rasa kita ni selesa, sebenarnya ada orang yang kita mungkin rasa kita ni susah, tapi sebenarnya ada orang yang lagi susah daripada kita. Ni first time guys saya tengok benda ni depan mata. Sebab power gila kak ni kan, dia macam kuat gila kak ni. Sebab apa tau? Korang boleh tengok rumah dia sebelum ni, dinding dia pakai canvas yang selalu orang buat cat tu. Dinding dia macam tu. Lepas tu tempat memasak dia, tempat masak kat sebelah ni dia tempat berak dia, tempat tandas dia. So bapak dekat gila. Dia hanya tutup dengan canvas, bukan dinding. Kak, sebelumnya kak kerja apa kak? Ke kak sekarang masih bekerja? Potong buah. Akak kerja potong buah? Potong buah, memang tak ada kerja tetap lah, macam potong buah je. Pergi niaga buah, buat atas siring. Ada suami dia, kalau dulu Nore, masih duduk sini dulu Nore dekat sebelah sana tu. Itu getah tu. Okey. Habis kalau tak Nore, dia ambil sap kampung je lah, macam racun, nebas. Kerja kampung lah. Sebab apa, dia ada masalah gaut. Oh, suami akak? Kalau datang kan, seminggu kena kan, sakit kan, bengkak. Habis. Bila kerja dengan orang kan, orang kata dia Ponteng lah, apalah. Faham. Tu dia kerja kampung je. Tapi sepenuh masa dulu Nore lah. Dulu Nuril lah Di Nore akak buat potong jual. Lama kak duduk kat sini? Duduk 4 tahun. 4 tahun kak 4 tahun Anak dia yang pertama, apa ni, OKU, orang kelainan upaya. Anak yang kedua, Aisyah Umairah, okey. Comel budak dia. Macam mana akak boleh survive 4 tahun dekat teratak akak ni? Sebab apa akak duduk sini mengenangkan anak nak sekolah. Akak dah penat nak pindah randau lagi. Tahu, akak duduk dalam kebun. Sebab bila duduk dalam kebun, kita anak tak tentu arah kan. Kira akak duduk sini, tetap akak fikir anak nak sekolah. Sekolah pun dekat. Tu kekuatan akak kat sini, anak nak sekolah. Jadinya kira adalah tempat kan nak teduh tetap. Walaupun serba kekurangan, tak ada api, tak ada air. Kira akak kita kadang-kadang kesian dekat orang susah, tapi ada certain pihak yang ambil kesempatan terhadap orang yang susah ni. Member tu dah susah, yang kau pergi susahkan dia lagi, kenapa? Kau buat orang, satu hari nanti orang akan buat kau balik. Kau kumpulkan kat rumah siap.
Sebab pedis ni angkat barang akak keluar kan tu hari. Sebab akak cakap akak tak nak pindah. Aku nak duduk sini. Masa Zairi datang angkat bawah ni tu hari, dah kemah barang dah semua siap sini tu hari. Bawa peti ais Zairi. Habis akak cakap akak tak nak pindah cakap. Bagi masa 2 hari lah akak fikir kan cakap kan. Lepas tu besok tu dia bawa barang, bawa lori, angkat barang akak sendiri, bawa naik atas lori. Dia paksa akak pindah. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Kakak cakap paksa kan nanti takut lepas cakap ke apa kan. Yelah. Kecoh-kecoh macam ni kenapa panggil orang datang minta tolong. Cakap saya tak panggil orang datang minta tolong. Saya cakap saya tak pernah panggil orang datang minta tolong. Lepas tu dia kata kesat kakak. Dia kata kau tahu tak orang ni sampah. Aku kutip nak kena budi. Mak memang akan dapat. Bajikan memang akan dapat. Kata kakak dia tolong. Banyak dah dia tolong. Tu akak persoalkan apa yang dia tolong. Tu akak salah akak cakap macam tu. Kita hak akak sebenarnya untuk tanya. Yang tolong akak, yang pindah akak tak minta pun orang pindahkan. Akak tak minta pun orang datang. Orang ni datang, TGG datang dekat rumah akak. Diorang cakap apa? Kau ni sampah, aku kutip. Kau ni keluarga kau ni sampah. Orang ni kau pandang sampah, aku kutip kau. Dan kebetulan ada hamba Allah yang tolong keluarga Encik Zul ni. Nama abang ni Encik Zairi kan. Encik Zairi ni, so kita orang kontak dengan Encik Zairi ni, cakaplah hajat kami datang kemari apa semua. Abang tu cakap apa ni, makanan semua dah cukup, kelengkapan dah cukup. So apa yang kami boleh bantu? Sekarang ni planning Abang Jai dengan tim nak binakan rumah untuk akak tu lah. Dalam berapa ribu tu bang? Dalam total semua dah 15,000. Dana yang terkumpul? Sekarang dah ada dalam 3,000. 3,000. Okey, so apa yang kita orang plan nak datang nak tolong makanan apa semua tu. Tapi macam abang cakap, abang pun tunjuk tadi banyak makanan kan. Banyak makanan tadi saya tengok. So why not balance lagi berapa ribu? 12,000. Kita settle ke hari ni, boleh bang? Saya tolong habis bang. Boleh, insyaAllah. Boleh. So kalau gini saya kena kontraktor lah untuk dia. Sebab dia orang dah datang ukur dah. dah datang ukur? Dah ukur cuma nak jalan ni. Sebab saya fikir nanti nak raya, nak puasa, rumah tak ada, duk pindah-pindah, kesian pula. Penat nak berpindah. So saya ingat baki 12,000 tu biar kami, sebab kami ada dana yang orang minta tolong kami settlekan. So saya rasa ini jalan terbaik kot. Boleh buat rumah untuk satu family kan, berapa orang? 4 orang kan? 5 orang? 4 orang. So kalau abang okey, kita proceed bang. Saya tak ada masalah. Boleh eh? Jom kita jumpa Kak balik. Jom. Yang dana kan tengah cari untuk siapkan rumah Kak. InsyaAllah Kak, kita akan settlekan berapa saja baki tu hari ni untuk akak dapat pindah terus ke rumah baru. Dia kena bina lah. Cuma modal je orang, Abang Jai yang dia tim dah keluarkan bajet lebih kurang dalam sekian harga 15,000 untuk buat rumah ni. Untuk rumah akak ni. Dengan tim. So dana yang dah terkumpul ada dalam 3,000. So kita orang ingat nak settlekan terus 12,000 dengan bantuan yang kita orang ada untuk selesaikan masalah akak. Apa Kak? Kita orang akan cuba sedaya upaya sebab saya dah ada satu persatuan MRCO akan tolong selesaikan masalah akak ni insya-Allah hari ni juga. So kita orang rasa macam benda ni kenapa nak tunggu lama, sebab akak nanti nak raya macam mana, nak puasa macam mana kan. First time doh jumpa benda macam ni in real life. Selalu kita tengok kat TV je kan. Ni real life jumpa depan mata. So sebenarnya aku pun tak tahu kan. Saya tak tahu nak cakap apa. Beginilah kisah hidup yang kita tak tahu. Kita rasa kita susah, tapi ada orang lagi susah dari kita. Tangan saya tak boleh nak stop bergerak sebenarnya. Kami akan datang nanti masa akak tu nak masuk rumah. So kita nak lawat masa dia raya. Sebab kita nak pastikan rumah tu siap sepenuhnya. So malam tu kita pergi jumpa Abang Zairi untuk penyerahan dana sebanyak RM12,000 yang kami ada. Dan kami dah ambil IC semua lah. Mula-mula macam tak percaya juga, tapi kami fikir ini adalah kebaikan. Kalau abang tu tipu, itu dia punya bahagian lah. Saya punya bahagian, kami punya bahagian, kami dah tolong, dah cuba. Tapi Alhamdulillah Abang Zairi betul-betul adalah orang yang trusted. Dia okey untuk kita ambil IC apa semua, ambil gambar IC. Dan setiap hari sampai hari ni dia update kat saya gambar, video. Kontraktor dah start masuk barang, dah start buat ukur apa semua. Which is Alhamdulillah kami dimudahkan urusan, which is kita jumpa orang yang betul, bukan scammer. Yalah, zaman sekarang kan ramai scammer kan. Okay, so ini ada 3 sambung surat, setiap satu mengumpul setiap satu mengandungi 4,000. Maksud saya lah. So saya serahkan kepada abang sebagai amanah lah abang tu.
adalah bukan daripada pihak kami bang, tapi daripada pihak hamba Allah yang minta kami hadiahkan kepada orang yang memerlukan. Dan kebetulan saya nampak posting abang kat Facebook, tu yang saya terus kontak. Okay, so ni abang boleh ambil satu, saya ambil satu, nanti kita nanti satu lagi untuk pihak MRSO. Okay bang, saya kena akad. Saya amanahkan abang untuk selesaikan 12,000 ni dengan sebaik mungkin bang. Okey bang. Terima kasih. Saya pun nak ucap terima kasih banyak dekat mana? Dekat MRCO ni dengan apa tu? Amba.com. Amba.com. Bukan, jangan terima kasih kat tuan abang. Tak, terima kasihlah sebab sudi bantu. Okey. Sudi tolong. Kita orang penyampai je. Sama lah macam saya pun macam orang tengah. Orang bagi sumbangan saya sampai. Betul. Jadi pada hari yang kami nak balik dari Melaka, kami berhajat untuk singgah kejap ke rumah homestay yang akak tu duduk. So masih lagi kami tak dapat jumpa suami dia, Encik Zul, sebab keluar bekerja. Hari ni hari last kita kat Melaka. So sebelum kita balik ke KL balik, kita singgah jap jumpa akak ni dekat rumah yang dia tengah orang tolong dia sewa kejap sementara rumah baru nanti dia akan start buat. Jom. Assalamualaikum. Aisyah Umaira. Saya doakan yang terbaik untuk akak dan keluarga lah. Betul ya? Tak payah panjang pun. Okey bang. Dia macam nak panjang. Dia direct. Okey. Ini permulaan baru untuk akak dan berterusan lah, jadi lebih baik dan lebih baik lah untuk anak-anak akak pula. Kita ni umur makin naik, dah tak boleh patah balik. Tapi kita boleh merancang untuk generasi yang akan datang untuk keselesaan diorang lah. InsyaAllah tu yang kita berusaha hari ini adalah bukan untuk kita sebenarnya, tapi untuk orang yang akan datang yang kita tinggalkan. Akak tak sangka benda ni macam masih terperanjat lagi kan, macam orang kata benda tu secepat macam ni, tak sangka. Dan Allah dah susun tak? Allah dah susun semua. Sebenarnya apa yang sampai kat akak dalam 2-3 hari ni bukan daripada kita orang akak, daripada akak sendiri. Sebab akak saya rasa cuba akak fikir balik kebaikan apa yang akak buat sebelum ni menyebabkan Allah balas cepat ni. Dia mesti ada sebab dia. Mesti ada benda baik akak buat yang akak tak perasan, Allah balas macam tu je. Betul tak? Betul. Kan? Impossible tiba-tiba kita orang, akak pun tak kena kita Ha, orang, kita pun tak kena akak. Jadi tiba-tiba. akak masih kita macam daripada rumah sana, bila semalam saya dia telefon, dia kata kak nak sampai berita baik ni. Dia kata doa akak, doa saya dah termakbul, dia kata benda tu dah, dia kata dah dulu, dia kata dah dia tak perlu lagi, dah cukup dia modal, dia kata hari Senin insyaAllah muda, dia kata masih pelanjat lagi kan, macam betul tak betul. Itulah macam Tak percaya lah. Betul. Sebab biasa je kak macam kak pernah dengar bila kita bagi RM1 ke orang, nanti Allah balas 50 kali ganda. Kita tak sedar RM1 tu boleh mengubah hidup orang, nanti Allah balas balik tu mengubah hidup kita. So ada kebaikan yang kak buat, Allah balas balik kat kak. Alhamdulillah kak. Banyakkan sabarlah. Masa depan semoga lebih cerah. Kita doakan yang terbaik untuk akak dan keluarga. Aisyah. Nah Syah, buat duit belanja sekolah Syah. Abang dah. Abang ni panggil abang. Mama Akib. Akib. Kawan. Syawal dah tak apa Syawal. Dia raya sekolah, dia sekolah. Dah ada orang bagi kat Aki duit. Amin dah abang. Jangan beli mainan. Bye. Bye Syah. Okay, jom. Terima kasih kak. InsyaAllah jumpa lagi nanti kak. Kalau ada datang pergi sini sekarang. InsyaAllah. Tapi saya tak singgah sini lah. Singgah yang mahal ni lah. Saya tak boleh cakap apa guys sebenarnya, sebab akak ada kawan-kawan kita kat luar sana yang kata kami ni alah ni nak popular ni nak famous ni. Terpulang dekat you guys. Sebab apa? Apa yang kita orang buat ni, kita orang hanya menyampaikan amanah hamba Allah ni untuk buat kebaikan. So kita orang hanya sampaikan, dan saya rasa benda ni kita patut teruskan seperti mana idola kita, yang idola Malaysia kita tengah buat sekarang, which is Ustaz Abiliu, apa lagi Uncle Kentang, yang selalu tolong orang. Sebab apa tahu, indahnya dunia ni kalau kata semua orang boleh tolong setiap orang tanpa mengharapkan balasan. Tak kisah kau tak perlu duit RM100 untuk tolong orang, kau tolong dengan apa yang kau dah ada. Sebab kalau kau tunggu kau kaya untuk tolong orang, sampai bila pun kau tak akan tolong orang. Macam biasa guys, share video ni kalau bermanfaat, tak bermanfaat pun share je lah. Okay, Assalamualaikum. Jumpa dalam video yang kedua.